So, okay. Selamat pagi, madam. Okay. So, grup kita dapat satu assignment dengan topik committed suicide among youth. Okay. Dan kita ada satu tugas untuk interview dengan expert dan kita akan selepas tu kita akan analyze information dari madam. Okay. Okay. So, nama saya Fun Yusin dan saya akan mewakili grup saya untuk jalankan interview ini. Oh, you So, seorang je. Yang lain dengar je lah. lain tengah je. Mereka Sebab rekod. dia moderator. I see. Alright. So, before we start our interview, can madam give a brief introduction about yourself, your name and your career? Alright, okay. Thank you. Panggil apa Fun Fun, yes, Fun. Okay, thank you Fun. Amalin, Lukman, Hana dan Najiha kerana sudi invite saya. Nama diberi Farah Hazlini binti Muhammad Zom. Puan Farah. Saya merupakan pegawai psikologi kanan dekat Universiti Malaysia Pahang. Dah berkhidmat sejak 2011. Hampir 10 tahun lah. Dah 10 tahun kot. 10 tahun. Februari. 7 Februari 2011 sehingga sekarang. Saya merupakan pegawai psikologi di Jabatan Hawa Pelajar. Kaunselor kita ada 7, tapi kita ada 3 department. So saya Jabatan Hawa Pelajar, 2 lagi dekat career dan seorang dekat untuk staff. Okay, so sekarang ni saya jaga unit Sasya. Apa saja berkaitan Sasya, itulah. So apa lagi? So background akademik saya merupakan lepasan Universiti Kebangsaan. Oh itu je, alright. Okay, boleh. Terima kasih. Okay, alright. Okay. Tak apa. Okay. Nanti kita akan ada Q&A session nanti. Okay, soalan. Daripada siapa Lukman? Daripada kita. Boleh tak? Jangan semua. Pun relax, kita relax, kita santai je. Jangan terlalu formal, ikut skrip, kita santai je. Boleh tak? Boleh. Just collect the fakta je. Kita bersembang. Okay? Sure. Okay Pun. Okay. Alright. Okay, soalan pertama. Okay, the suicide case among youth happen more often compared to the past. What might be the reason that contributing to these situations? What do you think, Fun? Amalin ke, Lukman ke? Sebelum you buat ni mesti ada discussion dulu kan? Ya, kita ada discussion. What do you understand about suicidal? Apa yang you faham atau knowledge yang you ada berkenaan suicidal ni? Untuk pemahaman saya Pun jawab. rasa Pun dah moderator. I nak Lukman jawab. Mental disorder. How about Najiha? Najiha hilang dah. Hana? Depression. Hana? Stres. Lepas tu perbuatan yang boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Okay. Amalin? Yang suicide ni dia terjadi apabila seorang tu stres ke ada masalah yang dia tak boleh nak fikir secara panjang. Alright. Okay. What do you think about kat Malaysia tu sendiri? Soalan pun tadi apa yang kejadian ini berlaku lebih kerap berbanding ke lepas. Berlaku lebih kerap. Nanti Mama kerja sekejap Okay. Kita faham basic dulu.
dekat Malaysia berapa kerap kita dengar berita, berapa fakta yang you tahu orang banyak suicidal. Okay. So, dalam kes suicidal ni, bunuh diri ni, okay, saya boleh bagi 3 kategori, iaitu ini masuk tau. 3 kategori. Satu, harm self. Harm self tu dia hanya nak cederakan diri je tanpa ada niat nak membunuh diri. Okay. Yang kedua adalah attempt suicide, cobaan bunuh diri. Memang niat dia nak mati tapi dia dah ambil action, dia tak mati. Cobaan bunuh diri. Okay. Suicidal pula dah memang niat nak mati, nak habiskan nyawa dan dia isytiharkan meninggal dunia. Okay. So yang berlaku sekarang ni, yang kalau base cakap pasal pengalaman saya even dalam kalangan you all sebagai student dekat UX, tempat kita belajar ni, kebanyakannya adalah yang pertama dan kedua. Attempt suicide dan harm self. Alright. So kalau ikut soalan pada phone tadi, sekarang dan dulu, mula-mula saya masuk kerja tahun 2011, tak dengar langsung pasal mental health ni. Kalau ada tu setahun satu kes je. Sekarang ni seminggu atau sehari kadang-kadang terpaksa handle 2 kes. Tambah pula keadaan kita yang berkurung PKP, everything semua. So banyak faktor yang menyumbang kepada tekanan mental tadi. So bila orang dah memikir tahap suicidal tu, nak menamatkan nyawa sendiri, bila dia dah hopeless, dia tak tahu nak buat apa dah, dia dah give up dengan kehidupan dia. Alright, boleh? Boleh. So benda-benda ni banyak, kalau you kata tengok sekarang ni, banyaknya because of situasi kita tak pandai nak urus konflik kita. Itu antara, kalau sekarang ni saya nampak yang soalan tadi adalah sekarang ni lebih kepada adalah kepada setahun 2 tahun ni more to PKP ni lah. Kita terkurung keadaan kita, dan kalau dulu zaman saya mula saya kerja, mostly saya jumpa adalah masalah akademik, tak boleh nak fokus, pointer rendah. So jauh sangat perbezaan tu nampak. Betul. Ya, betul. Okay. Betul. Terima kasih. Okay. Untuk soalan kedua, apa is the warning sign of symptom that a teenager have a suicide thought? Simptom. Kita tanya Amalin lah, agak-agak simptom apa nampak pada orang yang nak suicide ni? Dia murung, dia duduk jauh daripada orang, tak bercakap dengan orang. Kalau Luqman sendiri? Luqman sendiri macam mana? Self isolation. Okay. Kita kena tengok faktor dia dulu. Apa Amalin cakap tadi, more to mental disorder. Kebanyakan orang rasa dah putus asa, dia banyak faktor. Contohnya datang daripada diri dia sendiri. Dia punya herself, himself. Kedua, faktor environment. Contohnya family background, financial, ataupun penyakit tu sendiri. Penyakit tu lah kita kata mental illness. Mental illness ni terlalu banyak. Kita ada schizophrenia, kita ada depression, kita ada anxiety, kita ada PTSD, kita ada trauma, kita ada phobia. Itu yang you kata self isolation, itu adalah simptom-simptom daripada mental health. Yang seterusnya mungkin daripada physical disorder tu sendiri. Contohnya tiba-tiba, contoh na'udzubillah macam ni, Amalin didiagnose cancer. Kita dah tahu dah tahap kritikal lah. Contoh na'udzubillah, bila kita dah tahu kita ada sakit, kita tahu kita akan mati, itu kita fikir baik aku mati dulu daripada aku menderita sakit. So itu salah satu faktor yang mendorong adalah fizikal punya. Ataupun contoh dia lumpuh, accident lumpuh. So
buat apa aku nak hidup menyusahkan orang. So dari sudut pemikiran dia, no use pun nak hidup tu sebab dia tak berguna. Okay. Dan lagi satu mungkin adalah penggunaan substance abuse, penggunaan dadah. Benda ni kadang-kadang bila dah makan terlalu banyak, menggunakan terlalu banyak, kadang pemikiran kita tak berapa nak betul. Boleh? So, kembali ke soalan. Apa soalan tadi? Simptom yang akan muncul dalam teenager. Alright. Orang nak bunuh diri, kita tak nampak simptom dia tau. Sebenarnya full. Kita tak nampak pun simptom dia. Dia boleh macam, okay, saya nampak you, saya nampak Hana, saya nampak Luqman. Luqman pakai baju Melayu, pakai songkok, pergi sembahyang, everything semua. Tahu tutup, besoknya gantung diri. Benda ni, secara fizikalnya, ada setengah orang bijak menyuruh apa yang dirasa. Macam simptom yang you all sebut, self-isolation, depression tadi, everything semua adalah mungkin disebabkan mental disorder punya simptom. Saya bagi contoh. Ada pernah berlaku dekat kalangan pelajar, kalangan you, kawan-kawan you all sendiri. Sekejap, bising tak belakang? Pelan sikit. Sekejap je, pelan sikit Sorry. Biasalah, inilah cabaran bekerja dari rumah. Okay, kisah tadi, okay, story tadi. Ada satu kes yang mana seorang perempuan duduk di tingkat 4 Kolej Kediaman, bangun tidur petang, without tahu apa-apa, dia just tarik kerusi berdiri kat tepi tingkap. Dan dia bernasib baik, dekat bilik tu ramai ada roommate dan classmate dia. So, kita tak nampak simptom. Dia berfungsi macam orang biasa. Tapi dia bernasib baik sebab kawan-kawan dia sempat tarik, bawa jumpa saya tu refer kepada doktor dan dia didiagnose ada sakit mental illness ni lah, psikosis. Right. So kat situ simptom tak nampak. Dia kalau yang jenis nampak ni bila macam self-isolation tadi, dia menjauhkan diri, dia daripada awak pun suka main bola, tiba-tiba dah hilang minat main bola, awak minat main game, tiba-tiba dah hilang minat main game. Kalau hilang minat, itu kita panggil ada simptom depression. Benda yang kita suka tiba-tiba kita tak nak buat dah. Ataupun kita maling, risau, aku nak kerja apa nanti aku nak kahwin dengan siapa nanti nanti kalau mak ayah aku macam ni, aku macam mana terlalu risaukan future pun, kita panggil benda tu sebagai anxiety. Benda terlalu fikir ke depan, tapi sekarang dah fikirkan, benda tu dah resah, gelisah, rasa macam tak nak fikir, so membuatkan kita tak payah fikir, dah mati terus. Lebih baik mati supaya tak fikir benda tu. Okay, itu adalah simptom anxiety. Kalau kita cakap pula orang yang menggunakan substance abuse ni, menggunakan dadah, menyebabkan otak you tak berapa cantik tau. Kalau kita cakap based on otak dah macam berlubang-lubang. You just imagine you pergi pasar malam, tahu fufa yang putih tu, tahu tak yang tahu fufa? Hak putih makan gula perang tu kan? Kan cantik, lembut, lembut kan? Okay, sedap. Imagine selembut itulah otak kita. Bila kita guna substance abuse tu, substance tu, penggunaan dadah ke ganja ke ketum ke everything, tahu fufa tu berlubang-lubang. Macam tu juga otak kita. So, simptom yang obviously nak nampak tu tak berapa, macam mana nak cakap kalau kita cakap more to depression tu, ada sudut emosi tu kita boleh nampak. Tapi kalau ada setengah orang simptom yang dia berfunction macam orang lain, tapi dalam hati dia struggle sendiri, emosi dia struggle sendiri. Okay. So, itulah antaranya. Okay, terima kasih. Dan lagi satu, sorry. Lagi satu, sorry. Kalau boleh. Kawan-kawan you, contohlah macam Najiha, hari ni okay grouping discussion okay, everything okay. Tapi one day you terbaca status dia ke WhatsApp dia ke Facebook dia kata macam
perkataan yang menampakkan macam tak ada harapan nak hidup. Itu pun antara salah satu simptomnya. Dia nampak Ah, macam ya. dia secara tulis dia kata no point aku hidup, orang tak hargai aku, everything semua. Kat situ boleh notice lah. Antara salah satu benda yang kita boleh ambil action. Kita tingkah laku berjaga-jaga. Boleh? Boleh. Alright. Okay, soalan seterusnya. Adakah madam Nanti mama kerja. Sekejap je. apakah pandangan madam tentang kalau teenager mereka membuat keputusan untuk suicide, adakah kerana mereka tidak berfikir kesannya? Okey. Ini saya boleh terangkan dari sudut perkembangan manusia tu sendirilah. Okey Fun. Fun, you pernah fasa jadi fasa baby, fasa kanak-kanak, fasa awal remaja, awal sekarang ni you umur apa? Umur 21. 21 you panggil awal dewasa. 21 dipanggil awal dewasa. So kalau among teenagers ni umur remaja. Kan? Ke among umur you all ni? Kalau ikut translate adalah teenager adalah remaja. Betul? Remaja ni peringkat umur remaja 13 tahun hingga 19, 17, 18, dalam 19 masih hujung 18 lagi. Okey. Masa you all kanak-kanak, Luqman kanak-kanak tu tak pecah suara lagi, tak rasa tak ada perubahan fizikal lagi, tak ada jambang, tak ada janggut. So dalam remaja tu sendiri, pembesaran remaja tu sendiri, dia terlalu banyak konflik. Dalam diri terlalu banyak konflik. Contohnya you berbeza pada orang lain. You mungkin maksudnya dari sudut appearance tu you nampak matang pada orang lain. So kat situ pun dah ada konflik. Yang kedua, remaja sendiri dia ada rebel tau, pemberontakan dalam diri dia. Kan? Kalau you notice, kalau remaja ni banyak ada rebel, ada pemberontakan, dan waktu peringkat umur remaja ni lah, dia memerlukan penerimaan daripada rakan sebaya. Boleh pun, penerimaan rakan sebaya. So kalau dia rasa dipulaukan, kawan-kawan dia pulau dia tak banyak kawan. So dia rasa, dia ada konflik kat situ. Berbanding pula awal remaja, awal konflik, yes. Okay, peringkat kanak-kanak, dia just happy moment dia. Macam orang belakang ni lah. Dia tak peduli. Okay. Bila awal remaja, dia macam nakkan adaptation daripada kawan-kawan dia, penerimaan daripada kawan-kawan dia. Kehidupan korang masa remaja tu lebih pada kawan-kawan berbanding keluarga. So, dalam remaja ni sendiri, nak membesar jadi seorang remaja, terlalu banyak konflik. Konflik diri you, konflik kawan-kawan, konflik study sendiri, sebanyak sangat konflik. Bila tengok kawan tu bercinta, kita pun teringin nak bercinta. Kenapa lah? Mula ada query-query kat situ. So kalau yang fikir suicidal ni biasanya dia bila dia tak boleh nak handle pemikiran tu sendirilah. Okey, kat sini saya boleh cakap adalah kita, orang yang memikir suicidal thought tu mungkin coping skill dia. Sebab ada coping skill, daya tindak. Saya bagi contoh kes yang pernah berlaku adalah first time masuk belajar universiti, sebelum ni sekolah, everything semuanya mak dia prepare. Breakfast mak prepare, baju sekolah mak prepare. Pergi sekolah ayah hantar daripada pagar rumah sampai pagar sekolah. So bila dekat universiti ni, semua you kena sendiri. You all tak masuk lagi UMP kan? Tak boleh nak bayangkan macam mana keadaan UMP tu kan? Saya dekat Duam. Awak kat Duham. Kenapa awak boleh masuk awal pula? Okay. Sebab ada
khas, apa benda khas tu? Apply Keperluan khas. Keperluan internet. khas. Masalah apa internet? Tak, dia kata pasal pakai lab, penggunaan lab. Awak tahu berapa? Semua dalam senior. Awaknya awak milih. Okey, tak apa contoh. So dah rasa kan macam mana Durham tu nak pergi fakulti? Kalau awak tertinggal bas apa akan jadi? Menangis tak berlagu. So kat sini coping skill tu macam mana? Sebabnya okay, sambung yang kisah tadi tu. Tak perlu tahu siapa. Saya bagi contoh je. Ketidakmampuan dia nak berdaya tindak terhadap konflik. Dia duduk dekat resident 4. Tunggu bas. Kena berjalan kaki sikit lah. Agak jauh sikit. Jauh tak jauh. Tapi mampulah dengan upaya you umur 21 ni berjalan kaki. Alright. So tunggu bas dah hampir sejam. Nak pergi ke Kuantan. Nak betulkan telefon something dia macam tu. Once tunggu dah sejam. Okay, bas macam tak masuk. Dia patah balik ke RP dia. Once dia patah balik tu bas masuk. Hanya kan fed up dan give up tu. Dia nak terjun dari tingkat 8. Kenapa? Kenapa? That's why I kata coping skill. Coping skill. Dia tidak bijak untuk menguruskan konflik tu. Emosi dia tu. Cara ikut-ikut. Dia rasa macam, kenapa bas tak masuk? Aku dah tunggu lama. Kenapa? Okay. So banyak faktor lah. Sebab kita bila check background dia, mungkin dia tidak pernah hidup susah. Kita assume macam itu. Kan? So, coping skill. Kejap, patah balik soalan apa soalan pun. Dah jadi lain dah. Aku bercerita. Soalannya bukan. Dia soalan itu ialah acting of suicide among youth is because of the impulsiveness. Oh bukan, tadi soalan pasal teenager. Mungkin teenager pasal yang teenager. tidak memikir jangka masa panjang. Tanpa memikir kesannya. Ya lah, boleh jadi. Sebab teenager tu baru pun dalam proses perkembangan otak nak buat keputusan. Dia pun tak tahu baik buruk daripada zaman kanak-kanak dan transaksi kepada remaja tu sendiri. Even though you old pun awal dewasa pun, kadang-kadang kita rasa stuck dalam satu konflik. Kita terasa stuck dalam satu konflik tu. So, boleh jadi ataupun mostly yang saya boleh cakap adalah mostly dah terlalu give up dengan konflik dan kehidupan dia. Dah lose hope. Sebabnya saya bercakap based on pengalaman lah. Mostly orang yang berfikir macam ni adalah bila dia banyak berfikir sendiri. Banyak berfikir sendiri. Contohnya, Fun ada masalah, putus cinta dengan girlfriend, dengan Hana lah katakan. Kalau Fun tak share dengan Luqman, dia just cakap sendiri, simpan sendiri, Hana ni sini terlalu cinta, you tak share dengan someone. So bila you dalam negative mood, negative vibe, pemikiran you akan datang pada negatif. Bila you bercerita dengan Luqman bagi second opinion, third opinion, mungkin kau try lah Amalin, kau try lah Najiha. Tapi you tidak bercakap kepada orang yang you trust, yang you boleh percaya. You just sendiri. Bila pemikiran you negatif, you self-talk to yourself pun more to negatif. Dan bila dah negatif sini, hati pun rasa kecewa lah, rasa sedih lah. So, dia akan berputar dalam diri you dia. Dan lagi satu, banyak yang saya dengar, terlalu banyak persoalan why, kenapa. Kenapa saya jadi macam ni puan? Kenapa Amalin tak terima saya? Kenapa Hana tak terima saya? Saya ni buruk sangat ke? Saya ni tak handsome ke? Ke saya ni muda sangat ke? Macam tu. Okay, terima kasih. Soalan next. Apa kita perlu buat jika kawan-kawan atau sibling kita mempunyai
niat untuk suicide. Kalau Fun sendiri, ada kawan kata Luqman cerita, aku rasa aku macam tak nak hidup lah sebab amalin tolak cinta aku. What do you think? What you akan buat? Saya akan nasihat dia. Nasihat yang macam mana? Nasihat yang saya akan tanya dia kenapa apa dah jadi. Dan saya ingin dia kongsikan perasaan dia dengan saya. Alright. Baik, kalau saya sendiri, kaunselor sendiri, pun datang, Puan, kalau dia bercakap based on, bercakap sahaja, saya macam nak bunuh diri lah, saya macam ni lah sebabnya Najihah tolak cinta saya, contohlah kan. Kalau you bercakap, meaning you berniat. So, apa yang saya buat, okey lah, sesi counselling, saya kena ubah you punya cognitive thought tu tadi. Okey, tapi kalau Fun datang, Luqman datang, dah kelar tangan. Puan tengok lengan saya, dah calar balang. Itu saya tak boleh rahsiakan dalam etika saya sebab you dah cuba cederakan diri you. So pihak ketiga, keempat perlu tahu. Contohnya kalau Luqman datang dalam dah berkelar tangan atau dia bagi tahu saya dah telan 3 papan Panadol. Satu, saya akan pujuk you jumpa doktor. Jumpa doktor, dapatkan advice psikiatri. Sebab apa? Sebab orang dah macam ni, saya nasihat ke, saya bagi galakan ke, you dah tak boleh berfikir. Tak boleh berfikir. So psychiatrist akan diagnose you bantuannya yang macam mana. Kalau rasa you punya level ada sesi counselling je, okay. Kalau, that's why lah I cakap tadi memula. Kita tak tahu dia niat nak bunuh diri tu sama ada saja nak cederakan diri dia, harm dia punya self. Sebabnya ada setengah orang, dia sakit dalaman, sakit hati, perasaan. Dia nak luahkan tu secara sakitkan fizikal. Dia nak tumbuk Luqman tak boleh. So dia sakitkan, dia kelar tangan, dia kelar kaki dia, calar balakan kaki dia, dia cucuk dengan pen kuat-kuat. Sampai nampak darah baru dia rasa puas hati. Okay. Kalau dia memang niat nak menamatkan riwayat dia, macam saya sendiri pun, kaunselor, saya tahu kes, saya tak boleh duduk diam. Saya kena refer pada keselamatan. Saya ambil contoh kes yang baru saya handle hari ni. Okay. Dapat tahu makluman hari Ahad, gambar, katalah lengan dia ni, lengan dia daripada sini ke sini, penuh calar balang. Okay. Saya tak tanya terus dia sebab saya dah tahu kisah dia, history dia. Okay, dia ada mental disorder, dia ada bipolar. So, bila saya kiranya kes bila saya tahu macam tu, benda yang pertama saya kena maklum adalah pengetua. Sebab pengetua dia kat RP. So, pengetua yang bertanggungjawab kalau berlaku apa-apa. Katalah saya tahu pagi tu, saya tak bagi tahu apa-apa tindakan. Malam tu tiba-tiba dia betul-betul jadi bunuh diri. So, saya orang yang kena tindakan sebab saya orang takhir cakap dengan dia. So, bila dalam keadaan kes macam tu, pengetua kena tahu. Sebab dia orang pertama untuk pantau pelajar ni. Okay, yang kedua, bila kes macam tu, dia ada dua situasi. Satu, kita akan advise dia jumpa psikiatris. Sebabnya mungkin dia buat keadaan tu tanpa sedar dan dia sendiri didiagnose mental disorder tadilah. Kita bila ada mental disorder tu mungkin dalam kepala kita ni kekurangan cecair. Salah satu cecair tu kurang. So based on ubat daripada psikiatris itulah yang membantukan you stabil. Sama juga kalau you ambil kat dada, otak you dalam mungkin kekurangan cecair, terlebih cecair ke something macam itulah. So doktor yang boleh bagi ubat tu. Alright. So kalau tindakan saya sendiri tak boleh nak merahsiakan. Saya kena maklumkan kepada doktor. So kalau kalau boleh, orang-orang macam ni kita perlukan support daripada keluarga. Kita advise untuk balik. Advise untuk balik. So kalau soalan awak berlaku dalam kalangan adik-beradik, kawan-kawan kita sendiri, kalau adik-beradik ni lah, you sebagainya kena berfungsi secara baiklah. Ambil berat. Kalau kita tak boleh buat apa pun, kita mendengar je. Sebab orang yang ada masalah, konflik tu diri dia.
Maksudnya dia ada masalah. So konflik tu dia rasai. Setiap konflik tu, kunci tu ada dalam diri dia sendiri. Coping skill tadi lah. Saya bagi contoh juga. Ada kes pelajar ni, dia diagnosed bipolar. Okay, ada niat attempt suicide. Dia start dapat bipolar because of kematian ibu. Waktu mak dia sakit, dia memang nak balik rumah. Nak jaga mak dia. Tapi Okay. SV dia tak benarkan sebab esoknya dalam minggu dia dah kena resign something. Right. Sampai dia ingat kata-kata SV tu, SV dia kata tak apa, mak awak tak nazak lagi. Sempat lagi. Tu mak dia meninggal dunia. So kalau you berada dalam keadaan situasi pelajar tu macam mana? Sejak tu dia diagnose bipolar. Dia tidur 1 jam je satu hari, terlalu hyper. Okay. Dah jumpa psikiatri, datang jumpa saya, maksudnya dia punya rawatan dengan psikiatris, dengan kaunselor lah. So kita teroka sehingga kan dia jumpa kenapa yang menyebabkan dia jadi macam tu. So mungkin satu, dia tak release apa yang berlaku dengan dia dengan lecturer tu. So konflik dalaman tu, setiap orang ada masalah, Fun ada masalah, Amalin ada masalah, Luqman ke, Najihah ke, Hana ke, kalau ada masalah, konflik tu, isu tu, kita yang pemegang kunci. Kena cari je macam mana. Kaedah tu macam mana. Kaedah tu, cara tu, itulah maknanya mungkin profesional, pensyarah ke kaunselor yang membimbing you tu. Mungkin cuba cara ni tak jadi. Cuba cara kedua, cara ketiga. Alright. Okay. Sekejap. Apa soalan tadi? Sorry. Soalan adik-beradik berniat untuk suicide. Yes. Adik-beradik. Okay. Benda pertama. You jadi pendengar setia. You Pendengar kena setia. pendengar. You kena belajarlah komunikasi. Contohnya, ada setengah daripada kita tak tahu nak cakap nak luahkan perasaan sendiri. Macam Fun sendiri, pernah tak share girlfriend saya macam sini kepada parents you? Pernah tak share sampai apa jadi dengan adik-beradik you? Pernah. Macam Jiha, Luqman? Tak pernah lagi. Pernah. Tak. Diam-diam. Diam-diam sendirilah. Simpan. Najihah pernah? Tak pernah. Right. Itu isunya. So, bila you konflik, macam saya kata, bila kita dalaman kita konflik, pemikiran kita dah sampai satu tahap, aku malas nak fikir, aku rasa dah give up, parents aku tak nak dengar, parents aku tak faham. So, you simpan sendiri, hati you sakit, sampai ending dia macam, sudahlah. Tak payahlah hidup kalau gini. Okay, so satu adalah pendengar setia. Yang kedua, dia antara sanggup tak sanggup lah. Contohnya, Luqman, housemate you ada mental disorder. Right. Ada setengah kita sanggup berkorban apa saja. Okay, sanggup temankan dia, sanggup dengar apa dia cerita. Alright. Kalau itu you jadi support system. Support system ni contohnya kalau nak pergi hospital ke everything semua, you adalah orang pertama yang dia harapkan. Macam itu. Tapi the basic adalah bagi saya, kita cuba dengar, teroka sebelum dia ke arah lebih serius. Contoh macam adik-beradik kan pun. Mungkin ada sesuatu adik-beradik tu rasa kenapa dia rasa tak perlu sampai dia nak matikan diri dia. Okay. Yang suicidal ni dia ada dua. Sama ada conscious dengan unconscious. Unconscious ni lah yang berlaku disebabkan mental disorder tadi, substance abuse tadi. Yang consciousnya boleh jadi you tengok daripada faktor contoh physical disorder, tiba-tiba cacat, tiba-tiba kemalangan lumpuh. Itu kita kena bagi support. Ataupun family. Family ni maksudnya hampir banyak juga kes saya jumpa kalangan kawan-kawan awak, dia rasa
parents tak sayang dia. Sebab zaman kecil sampai sekarang selalu kena marah, selalu kena pulaukan. Adik-beradik diberi layanan yang berbeza-beza. Ataupun datang daripada broken family. Pun salah satu faktor kenapa kita rasa macam bila parent tak sayang, aku buat apa aku nak hidup kan. Macam tu. Broken family. Apa lagi? So, kalau you datang daripada contoh keluarga macam tu, adik-beradik tak dapat attention daripada parents. So, kita adik you, contoh adik you tak dapat attention daripada parents, kita sebagai sibling kena menggantikanlah kekosongan dia. Kita perlu meluangkan masa dengan dia. Yes. Macam pillow talk ke sebelum tidur malam kan. Kau macam mana? Kau sekolah kau macam mana? Kawan-kawan kau macam mana? Benda basic macam tu. Dan kadang-kadang orang susah start kan. So kita lah startkan benda tu. Kita start dulu. Mungkin kita cerita, aku macam ni. Ataupun kalau aku nak cerita dengan kau sesuatu boleh tak? Kau nak dengar tak? Lepas tu kau cerita lah dengan aku pula. Okay, so kalau berlaku dalam kalangan kawan-kawan, so you notice ada sesuatu tak kena dengan dia. Contohnya Fun dengan Luman dah satu grup. Selalunya dalam grup dia boleh huha-huha. Tapi dah 2-3 kali meeting, dia banyak senyap, dia macam tak respon. You bila WhatsApp dia macam tak ada minat. You tanya khabar pun dia macam, okeylah aku ada masalah, okey. Try tanya dia, tanya khabar dia. Kalau dia still tak ni, cari professional lah. Siapa? Kalau Luqman dekat Duhem, Encik Max, Cik Adam, mungkin maklum pada Cik Adam kata, Cik Max kata, Luqman ni sekian-sekian, dia ada bagi tahu dia nak attempt suicide. Boleh tak tengok? Ataupun refer kepada pensyarah yang Luqman percaya, ataupun refer pada kaunselor yang boleh membantu. Ibarat macam tu. Okay? Okay, terima kasih. Alright. Okay. Setakat Seterusnya ni boleh soalan. faham kan? Boleh faham. Okay. Alright. Seterusnya soalan Dahyu. Ini soalan Dahyu. Okay, Alright. apakah solution yang paling best untuk prevent suicide among youth? Apa solution yang paling best, paling bagus? Yes, paling bagus. Among teenagers lah. Satu, okay. Kan kita faktor nak suicide ni banyak, nak attempt suicide ke nak suicide ni banyak sangat faktor. Tapi contoh kalau di kalangan among teenagers atau among you all sendiri awal dewasa ni, nak bunuh diri tu bukan dengan tiba-tiba tau. Dia melainkan kalau dia mental disorder. Itu mental disorder as substance abuse tu, dia bukan tiba-tiba. Kalau selain daripada tu, dia adalah himpunan konflik-konflik lama yang bawa sampai sekarang. Ataupun kerisauan masa depan yang you berfikirkan sekarang. Saya bagi contoh macam lah. Okay, ini kehidupan you. Ini phone. Sekarang ni, hari ini 2021. Ini you punya past. Ini you punya future. Contoh kalau past you dapat parents yang broken family ke, ataupun yang jenis lepas lah, macam tak bagi full attention pada anak-anak dia ke, atau pernah sexual abuse, pernah kena bully. Memori ni, kenangan ni, rasa sakit ni, you bawa sehingga sehari ni. Sekarang ni. So, bila Luqman cakap sesuatu yang negatif, memori you ingat balik benda ni. So, you boleh trigger. Bila Najihah kata macam, you tengok family Najihah bahagia, you akan query sekarang, kenapa mak ayahku tak macam tu? Sekarang you query. Because of pengalaman you. Ini boleh trigger, boleh jadi depression, boleh rasa macam no point aku hidup. Lebih baik aku tak ada orang sayang kan? That mati. Atau
masa depan you terlalu fikirkan dengan kos ni susah nak dapat kerja, dengan PKP ni lagilah susah nak dapat kerja, aku nak makan macam mana, aku nak tahu kalau aku tak nak kahwin lah macam mana ni. So pemikiran yang belum jadi ni, pemikiran yang belum jadi ni you fikirkan sekarang. So burden di antara dulu lah, bebanan ni you bawa sekarang atau benda yang berlaku ni you bawa sekarang. So bila ada contohnya Hana cakap phone sesuatu, you dah panik, you dah risau. Okay, the solution yang terbaik bukanlah terbaik macam mana, dia depend pada orang. Tapi biasanya apa sahaja tindakan kita datang daripada pemikiran kita. Lose hope tadi, hilang harapan, give up terhadap hidup, dah give up pada hidup dia, semua pada pemikiran sini. Dia tak nampak future dia nak buat apa, dia tak tahu macam mana nak lepaskan sejarah dia, semua datang pada sini. Kan? Baik. Ini kalau saya akan ajar, jaga ni dulu. Otak kita tidur dulu. Luqman malam tadi tidur pukul berapa? 2. Wow, bangun pukul berapa? Pukul 6. 3, 4, 5, 6, 4 jam. Sebelum tu tidur pukul berapa? Sama. Sebelum tu tidur pukul berapa? 26. Lepas tu yang paling awal waktu raya. Pukul 11 tidur. Waktu raya lah orang tidur paling lambat. Oh tak balik rumah lah ni? Balik rumah tapi kita cari duit lebih sikit. Petang-petang cari duit lebih sikit lah. Penat. Okay. Baik. 4 jam satu hari. Macam phone sendiri sehari tidur, pukul semalam tidur pukul apa? Pukul 2. Pukul 2 juga. Hana? Pukul 12 lebih. Alright. Kadang-kadang 1 pagi macam tu. Okay. Bagus. Amalin? Biasanya tidur dalam pukul 12. Terserah 12, 11.30 awal lah. Awal. Najiha? Pukul 1 macam tu. Bangun 12 lebih. Alright. Bangun pukul 6. Okay. Korang bagi seminggu buat eksperimen pada Luqman. Start pada malam ni dan 7 hari kemudian suruh dia tidur 1 hari 1 jam je. Apa berlaku pada dia? Sanggup tak ambil cabaran tu? Luqman sanggup tak ambil cabaran tu? Sebab itu saya bukan tak boleh buat, dia agak sebab saya punya background tu ada masalah juga pasal benda ni, so saya takkan buat lagi dah. Takkan, maksudnya? Boleh share kat sini? Maksudnya sebab benda orang kata apa, kalau kita selalu buat nanti jadi cepat letih. Yelah dengan nak exam lagi. Okay. Nak jaga otak kita. Okay, otak kita ada 5 teritori tau, 5 kawasan. Depan ni prefrontal cortex ni you nak buat keputusan. Contohnya nak buat keputusan, nak pilih kaunselor A ke kaunselor B. Nak kahwin dengan Luqman, nak kahwin dengan Amalin ke dengan Najiha ataupun dengan Hana. Keputusan. Satu lagi kawasan yang kedua kat belakang ni kita panggil limbic system. Pusat emosi awak. Apa yang you rasa? Sedih ke, kecil hati ke, gembira ke? Ada satu lagi kawasan kita panggil memory. Pusat memori. Kalau saya suruh repeat balik, repeat pada A dan sampai pukul 9 sampai sekarang boleh ingat tak balik? Pusat memori. Satu lagi kita panggil pergi kiri kanan, arah. Lagi satu tu saya tak ingat. Tapi 5 kawasan ni. Okay, pernah tak dengar orang accident, tak ada luka apa, terhantuk kepala tapi boleh lumpuh, boleh koma. Even you main bola hantuk tendang bola dengan kepala, bukan tendang bola. Dengan kepala, menanduk bola dengan kepala. Menanduk bola dengan kepala pun boleh beri kesan gegaran pada otak. Okey.
Kalau you try eksperimen hidup you seminggu 7 hari hanya tidur 1 jam atau 2 jam, dia ibaratnya you ada tandas baru yang cantik tapi you tak buat flush. Macam mana Luqman? Hari ni you buang besar kecil you tak flush. Esok you buang besar kecil you tak flush. Segala remang rendang awak dalam tu you tak flush. 7 hari kemudian sanggup tak masuk toilet tu? Atau Amali nak tumpang toilet tu ke sanggup tak? Itu saya sendiri je robohkan toilet tu. Tak sanggup. Kan? Macam itulah otak kita tak cukup tidur. Kita bawa benda busuk buruk tu kat sini. Pernah jadi benda ni depan mata saya sendiri. Student, kebetulan saya kat Pekan masa tu. Student pengetua panggil pasal kes student ni. Dia just bayang tu cakap dengan saya mata terkebil-kebil macam ni, tergoyang-goyang macam ni, macam nak lalok tidur. Saya tanya dia, semalam tidur pukul apa? Berapa jam? Malam saya tidur pukul 4, saya bangun pukul 5. 1 jam. Malam sebelum tu, sama juga. Sebelum tu, sama juga. Tidur adalah proses hormon growth, pembersihan. Waktu tidur je lah proses hormon tu nak keluar. Bila ia tak cukup tidur 7 atau 8 jam untuk dewasa, macam mana nak cuci dengan sempurna? Kekotoran tu masih ada lagi lah ibaratnya. So, ini you all sebagai student tak nampak dan tak anggap benda tu penting. Tidur sebenarnya. Okey. Sama juga kes yang saya handle hari ni tadi, bila kita recheck balik, saya tanya dia tak bercakap, tapi saya tahu pada bapa dia. Setiap hari tidur pukul 4 atas alasan buat assignment. Kalau tak ada assignment, tidur juga tetap pukul 4, layan cerita Korea atau movie. Sebabnya bila kini tak cukup bersih, kat inilah semua tempat you nak buat keputusan, pusat emosi awak semua kat situ. Tak bersih, you tak boleh berfungsi dengan stabil lah. Tu kadang-kadang orang cakap sikit pun kita cepat kecil hati. Orang cakap sikit pun kita rasa macam terasa orang cakap kat kita. Kadang-kadang kenapa you lupa? Padahal awak belajar sejam yang tadi. Kadang-kadang you jalan-jalan, arah mana satu aku patut jalan. Padahal dah banyak kali jalan kat situ. Tidur Sebab tu tidur sangat penting. Antara the best solution adalah ubah lifestyle sebenarnya pun. Ubah lifestyle kita. Ubah lifestyle. Yes. Cara hidup kita. Sebabnya zaman sekarang orang tidur dengan handphone. Phone semalam tidur get handphone kat mana? Kat tepi saya. Hana? Dekat atas meja. Tak dekat sangat lah. Handphone kan dia ada gelombang something kan. Sama juga, you tidur 24 jam, handphone tepi telinga, otak you tetap tak cukup rehat. Sebab gelombang tu mengganggu. Make sure dapat deep sleep lah, tidur yang nyenyak. Okay. Yang kedua, ubah lifestyle. Kita tengok sehari tu you ada tak buat aktiviti berpeluh? Pergi jogging ke, exercise ke? Kenapa exercise tu penting? Kenapa you perlu berpeluh? Contohnya macam Najihah ke, Amalin ke, Hana ke, you berpeluh, you kemas satu rumah, you masak ke, kita dah berpeluh tu pun dah cukup. Even Luqman sendiri pun. Berpeluh, dia akan keluarkan hormon kortisol, hormon jahat, hormon penyebab you stres. Penyebab stres, kortisol bila kita exercise. Dan bila kita berpeluh, kita exercise, kita akan bantu keluar hormon endorfin, serotonin dengan dopamin. Oksitosin. Hormon ni hormon happiness, hormon bahagia, hormon itulah hormon benda. Kalau you pergi jumpa doktor pun, kalau you kata stres pun, doktor akan advisekan you pergi exercise, pergi jogging. Bila jogging, kita jogging keluar peluh, hormon-hormon tu keluar. Bila kita jogging, kita jumpa orang, kita dah great people, kita dah jumpa orang, kita bercakap, kita beramah. So kat situ kita dah keluarkan kita berjumpa dengan orang baru. Kadang-kadang kita bersenyum pada orang pun, kita dah memberi hormon bahagia tadi keluar.
Okey. Salah satu kalau you dah kahwin macam Luqman dah kahwin ke kan, Amalin dah kahwin ke, pelukan, contoh pelukan pun dapat hormon tadi, hormon oksitosin tadi, hormon bahagia. Hai. Okey. Tidur, daripada lifestyle sendiri, bercakap pasal tidur, pasal exercise. Okey, yang ketiga ni pasal makan. Sehari berapa sudu gula putih you makan? Berapa sachet 3 in 1 you minum? Sebab gula tu adalah pemusnah kepada sini. So, bercakap pasal makan, kalau boleh elakkan 5P ni. Putih nasi, putih gula, putih tepung, processed food dengan perasa. Benda ni MSG memusnahkan keadaan di sini. Terlalu banyak gula pun akan efek pada sini. Efek pada emosi. Banyak gula pun, banyak karbohidrat pun antara penyebab pada kegemukan dan juga kepada kita punya otak tadilah. Bercakap pada lifestyle. Okey. Seterusnya, yang kalau saya jumpa ni, saya akan suggestkan bila you ada konflik, jangan simpan seorang-seorang. Jangan sesekali simpan. Dia ibarat guna berapi. You simpan, you pendam sampai setahap otak you tak boleh terima. Then dia burst out. Itu yang jadi mental illness lah, nak jadi bunuh diri lah, nak rasa dah give up pada hidup. Kenapa saya minta you share something? Share masalah you dengan orang lain. Okay, kalau you tak trust orang ni, you cari someone yang you trust. Cari professional yang you trust. Sebab apa? Bila kita share dengan orang, kita dapat second opinion, third opinion dia tahu. Dari sudut diri dia, dari orang tu sendiri. Sekarang ni bila kita fikir nak selesaikan masalah tu, macam saya katalah, kita dalam vibration negatif, kita dalam mood negatif. So solution yang kita dapat adalah lebih kepada negatif. So bila kita share dengan orang, contoh share dengan Luqman, mungkin kau boleh buat cara macam ni kot, ataupun buat macam ni, ataupun kau buat macam ni. Dia ada sama. Kita dah kata bila kita share, kita dapat second, third opinion yang boleh membantu kita memilih alternatif kepada solution kita tadi. Okay. Kalau kita tak trust pada individu, mungkin you boleh adakan satu diary. Diary, you just tulis apa yang you rasa. Tulis je, luahkan. Yang penting kena luahkan. Yang penting tu kena luahkan dengan apa cara sekalipun. Even though kalau you, Luqman suka melukis mewarna. So kalau benda tu satu solution yang boleh you releasekan you punya konflik tadi, you pergi ke arah tu. Okay. Dah keberapa seterusnya, ini sangat-sangat jarang orang buat. Dan bila kita memikirkan sampai nak attempt suicide tu, dah rasa lose hope tu, meaning that you tak hargai diri you sendiri. You tak pernah sayangkan diri you, you tak pernah cakap I love you pada diri you sendiri. Even though satu dunia, keluarga awak, parents awak jenis abaikan ke, adik-beradik buat hal sendiri ke. Maksudnya, walaupun orang tak sayang kita, tak hargai kita, kita kena hargai diri kita sendiri. Salah satu cara, setiap hari cari 5 perkara yang you syukurkan sangat pasal diri you. You hargai sangat pasal diri you. Cuba buat dalam tempoh 5 hari ni, tengok macam mana you punya aura positif tu ada. Contoh pun, you hargai, okay, contoh pun hari ni, apa perkara baik yang you hargai, you bersyukur sangat berlaku pada hari ni. So kat situ kita tak pernah notice pun apa yang berlaku pada diri kita. Contohnya mungkin okay, you dapat parents yang memahami, adik-beradik yang menyokong you. Dua benda dah. Oh hari ni mak I masak sedap sikit. Favorite food I. Okay, ketiga dah. So kat situ, ataupun hari ni aku dapat siapkan assignment yang kena hantar minggu depan. Dan benda tu lecturer kata bagus, boleh dapat A. So benda tu kena hargai diri kita. Kita susah payah kita tu kita hargai sendiri. Tak ada muka, terantuk dah. Okay? So ada berapa dah, Hana?
Berapa tadi I bagi? Thank you. Ada 6 kot. 6. Alright. Hmm. Itu antaranya lah yang perlu, yang boleh saya cadangkan. Bukan cadangkan lah, itu yang saya praktikkan. Bila ada klien saya itu yang saya cakap kena buat. Cuba ubah. Kejap. Alright Fun. Boleh Luqman boleh terima? Amalin, Jiha, Hana. Okay. Saya share satu tips lah. Sabar start lah. Share satu tips lah. Okay, katalah kita dewasa perlukan 7 jam, 8 jam. Kan? Tapi kita ada assignment nak buat. So the best is, you cuba tidur awal, pukul 9 ke 10. Katalah 10, 11, 12, 1, 2. Bangun balik pukul 2. Fully utilize waktu pukul 2, pukul 3, pukul 4 tu. Itu waktu tu gelombang theta dan gelombang alpha. You boleh, mana dari sudut memory, sudut pemahaman boleh alert pada waktu tu. Sebabnya otak kita tengah fresh, baru bangun tidur. Otak kita dalam gelombang theta alpha. Dia macam unconscious. You just baca sekali imbas pun you dah boleh ingat insyaAllah. Dan tidur semula dalam 30 minit sebelum subuh. Katalah sekarang subuh pukul berapa? 5.30 kan? Pukul 5 tu you tidur. Okay. Ini kalau you search Dr. Riza Abu Bakar, pakar otak, bekas pensyarah Unimas. Dia pernah bekerja dekat Australia, klinik tidur. Kira dia pakar tidur lah. 30 minit sebelum waktu subuh tu, subuh 5.30, you tidur pukul 5. 30 minit you dapat deep sleep, ibaratnya you dapat tidur nyenyak 3 jam. So kat situ dah cukup 7 jam, betul tak? You tidur pukul 10 sampai pukul 2, 4 jam. Dan you tidur 30 minit tu ibarat 3 jam tidur. Kenapa saya berani cakap macam ni? Ini yang Dr. Riza cakap. Kajian yang dibuat kepada angkasawan dekat masa dia kerja klinik pakar tidur tu. Dua eksperimen, 2 group. Satu, dia bagi tidur macam biasa. Sabarlah. Yang kedua, waktu yang tadilah. Cara bangun awal, fully utilize, apa semua. Kemudian 30 minit sebelum waktu subuh tu. So orang eksperimen yang kedua ni, dia lagi berfunction. Lagi proaktif berbanding eksperimen yang pertama. So mungkin you yang macam Luqman, Amalin, Hana, Najihah, you Muslim, you boleh fully utilize apa yang Rasul kita pernah ajar. You bangun pukul 2 pagi, jumpa Tuhan dalam setengah jam. Then you study, you buat assignment. Fully utilizekan waktu tu. Dan tidur sebalik 30 minit sebelum subuh. Okay? Itu. Baik Fun, ada apa lagi soalan yang boleh saya kongsikan? Sudah habis. Sudah habis.